Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Aku ingat tak running. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ni indikator dia. Yalah, itu yang aku tengok tu. Noob kan. Noob nak buat YouTube. Macam ni lah. Dah berapa? 12 video pun masih lagi tengok lagi. Apa yang baru tahu. Kita masih belum celik IT secelik-celiknya. Tak, dia macam ni. Dia macam ni. Ilmu ni. Kita tak pernah dengar orang kata kau belajar banyak sangat ni. Tak ada. Ya. Tak ada. Ilmu, Makan banyak sangat. Minum banyak sangat. Macam macam benda lain tu ada boleh dia ada boleh banyak. kira. Boleh Dia kira. dia ada terlebih. Tapi kalau ilmu ni kau belajar banyak, tak ada. Kau belajar banyak sangat, tak ada. Kalau belajar tinggi sangat, biasa orang sebut belajar tinggi sangat. Kau ni asyik belajar banyak sangat ni. Kau jangan belajar lebih-lebih. Tak ada. Orang tak cakap macam tu. Sebab ilmu ni dia tak ada cukup. Cukupnya tu hidup manusia ni tak cukup lah. Hidup manusia ni dia tak boleh cukup dengan ilmu. Dia tak boleh cukup. Dia tak boleh ada ilmu tu tahap yang cukup. Bagi dia cukup. Macam siapa ulama mana kata makin banyak membaca makin makin pandai makin rasa tak ada ilmu apa benda. Lebih kurang lah macam tu. Makin belajar makin rasa makin rasa banyak benda tak tahu. Macam tu lah. Siapa yang boleh claim aku ada ilmu yang secukupnya? Pasti ada benda yang dia tak tahu. Mesti ada. Pasti ada kan. Tapi banyak. Orang ada ilmu banyak, ya betul. Tapi dia tak akan terlebih. Tak akan kata terlebih pula kau belajar ni, tak ada. Banyak kan Ibn Rajab tak silap aku kan. Dia kata aku faham 22 cabang ilmu. 22 cabang ilmu Syar'i. Kita nak bagi 22 cabang tu pun tak tahu apa nama dah. Lagi satu. Cabang ilmu. Akidah lagi. Fiqh Lagi. Tasawuf. Mungkin lah tazkiyatun nafs ke apa. Bahasa Arab. Okay. Bahasa Arab tu ada banyak pula cabang. Okey. Nahu, Sorof, Balaghah. Lagi. Adab nusus. Lagi. Kita cabangan lagi. Usul fiqh. Lagi. Hadis, ulum hadis. Nak 22 tu. Ilmu syar'i. Tahu lah. Tu aku tak tahulah. Kalau orang lain mungkin lagi banyak dia tahu. Kita nak namakan cabang tu pun tak tahulah 22. Kita pun pening lah. Kita yang nubis ni. Sebab tu ilmu tak pernah cukup. So forgive us, kita apa masih belajar. Sambung lagi lah. Banyak pula intro panjang pula. Intro pasal audio. Intro pasal yalah dia masuknya ilmu tu. Ilmu tu. Minggu ni kita sambung lagi baca Wahai Penuntut Ilmu. Buku Wahai Penuntut Ilmu. Yang kat depan tu, yang kat poster tu. Yang kat poster. Lawa kan, ada ungu, ada kuning, ada biru. Yalah kau ikut ni warna ni. Ungu, perasan tak? Kuning, biru. Bukan warna yang asas Warna yang asas tu merah, hijau dengan biru kan. Ni cyan, yellow dengan magenta. Magenta. Boleh magenta. Ini bukan warna palette. Warna asas ni lain. Warna cahaya ni lain. Warna cahaya ni lah yang merah, hijau dengan biru. Warna palette ni asasnya merah biru kuning tu. Merah biru kuning kan. Tu aku tadi kau sebut hijau tu macam silap tukar pula.
Kan the more you know, nampak. Siapa kata belajar buka buku akhlak ni tak boleh belajar sains? Kena tahu cari. Kena tahu carilah. Kat mana nak belajar sains. Kalau tak boleh cari, kalau baca je statik lah jadinya. Wahai penuntut ilmu Sulaiman Roslan, Abu Mutmainnah Sulaiman Roslan. Sambung lagi lah. Minggu ni kita masuk nasihat ke-10. Nasihat ke-10 belajar bahasa Arab, muka surat 76. Kata penulis nasihat ke-10 belajar bahasa Arab. Belajar ilmu agama kenalah belajar bahasa Arab. China tak belajar ilmu agama, tak belajar bahasa Arab. Apa, setiap ilmu ada bahasa dia kan. Contoh Sains bahasa dia Greek lah. Kan sains bukan daripada Greek. Greek tu lebih kepada bahasa. Sains Singgris lah. ambil Singgris lah kan. Singgris lah kan. Dia lebih dipopularkan. Dominan lah, mendominasi lah. Sains plus Inggeris. Aku teringat aku belajar sains. Aku masih ingat aku belajar Masa sains. tu start nak pakai bahasa Inggeris. Baru nak start tu. Baru nak start kita belajar sains bahasa Inggeris. Sekarang belajar sains bahasa Inggeris. Aku tak tahu. Dua bahasa tu saya tak ingat. Belajar sains pakai bahasa Inggeris. Sebagai langkah nak menguatkan bahasa Inggeris, istilah sains dalam bahasa Inggeris tu, kita orang disuruh translate istilah sains bahasa Inggeris tu kepada bahasa Melayu. Yang dia sediakan bahasa Inggeris tu translate bahasa Melayu. Ini bukan silibus. Ini untuk cikgu punya inisiatif. Dia banyaklah, semua aku boleh jawab. Yalah, muat band 4 kan. Semua aku boleh jawab. Satu je aku tak boleh jawab. Dia tulis itu state. 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 State banyak maksud tu. Aku tulis negeri. Dia nak cerita keadaan. Yalah. So salah kat situ. So kena tahulah, sebab tu kena tahu. So kalau nak belajar ilmu agama Islam lah, kena tahulah Arab kalau nak belajar agama lainnya bahasa dia. Tu bahasa dia lah. Nak belajar apa, Veda kan? Veda. Kena tahu Sanskrit lah. Kata pun apa? Macam ni apa, Dr. Zakir Naik kan belajar Sanskrit. Belajar bahasa apa? Jus, bahasa Yahudi apa panggil lah? Hebrew. Belajar Hebrew kan. Kata penulis, wahai penuntut ilmu, pelajarilah oleh kamu akan bahasa Arab kerana ia merupakan suatu perkara yang sangat penting untuk memahami agama ini dengan baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kecacatan di dalamnya agar mereka bertakwa. Surah Az-Zumar. Ayat di atas menerangkan kepada kita akan kelebihan bahasa Arab, iaitu dengan mempelajari bahasa Arab akan mendekatkan kita dengan takwa. Sebab apa mendekatkan kita dengan takwa? Satu, kalau kita belajar bahasa Arab, bila kita baca Quran tu, secara general kita boleh dapat faham apa maksud dia. Tak perlu kita buka terjemahan kan. Bukan huruf by huruf. Kiranya secara general kita tahulah apa yang Allah nak cakap dalam tu. Kita boleh dia nak cerita ini. Bukan nak sebut satu-satu kan. So kalau faham Al-Quran, maksudnya dekatlah dengan takwa. Macam cerita fitnah kan minggu lepas. Tak tahu bahasa Arab, bantai je lah. Kata penulis, terdapat beberapa kelebihan mempelajari bahasa Arab, antaranya ialah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, bahasa Arab adalah syiar kaum muslimin. Syiar nak menegakkan syiar Islam ni lah kan. Syiar Islam ni bukan apa nak cerita tanpa
trigger orang. Syiar Islam ni bukan khilafah saja. Kan? Ni bahasa Arab. Ini sendiri pun tak tahu bahasa Arab. Iyalah nak khilafah bagai. Bila dia sebut Syiah, dia setengah orang bukan semua akan teringat dari segi pemerintahan khilafiyah, bukan khilafiyah. Khilafiyah. Kau ni banyak sangat menyentuh masalah khilafiyah ni. Jangan. Dengan pelajari bahasa Arab lebih memudahkan kita untuk menghafal, memahami, mengajar dan mengamalkan isi Al-Quran. Betul? Aku lebih senang hafal bila aku tahu maksud. Ya, betul. Dulu memang kalau dulu subjek hafazan sekolah rendah tak kot. Sekolah rendah memang kita main hafal, tapi bila masuk sekolah menengah tu antara cara aku nak menghafal tu, aku dapatkan terjemahan dia. Tahu maksud dia. Kenapa? Tahu cerita kan? Bila tahu cerita baru senang kita tahu ayat seterusnya nak cerita pasal apa macam tu. Sebab tu hafalan masa sekolah rendah banyak ulang-ulang. Banyak yang nanti masuk sini, nanti masuk sana kan. Suratul Bayyinah contohnya. Asyik-asyik ulang. Berbahaya untuk orang yang belum dapat expert benda tu. Bahaya orang yang dah hafal tapi dia lupa. Dia lama tinggal. Nanti dia ulang. Ayat tu je lah. Tak sampai lagi kalau ayat. dah lama tak baca surah tu, dinasihatkan, di-advise. Jangan baca waktu untuk buka. Jangan baca waktu solat lah. Sebagai imam. Tapi pun jarang imam baca. Jarang lah. Setakat aku dengar, jarang imam baca surah Al-Bayyinah. Kan? Surah Al-Bayyinah, suratul Zalzalah. Jarang. Orang yang memahami bahasa Arab, terutamanya yang faham kaedah-kaedah ilmu nahwu dan saraf, akan semakin mudah memahami Islam berbanding dengan orang yang tidak mempelajarinya sama sekali. Lebih-lebih lagi jika kita seorang da'i atau ustaz yang mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat, maka tentu lebih penting untuk mempelajarinya agar mudah memberikan kefahaman yang benar pada masyarakat. Betul lah tu. Orang yang memahami bahasa Arab akan mudah mengambil ilmu daripada ulama secara langsung atau membaca karya-karya ulama yang sudah banyak tersebar pada masa kini, yang mana ianya menggunakan bahasa Arab. Sedangkan bagi orang yang tidak memahami bahasa Arab, hanya boleh menggunakan kitab terjemahan dan itu pun sifatnya terbatas. Ini kalau Maulana Sa'i kata betul. Dia sangat-sangat setuju. Maulana Sa'i dia tak suka pakai terjemahan kecuali terjemahan dia. Dia punya terjemahan saja. Dia tak suka pakai terjemahan. Yelah pun kalau kita tengok terjemahan kurang memuaskan kadang-kadang. Dia kadang maksud tak sampai. Maksud tak sampai tak apa tu. Hilyah tu. Kan aku tunjuk kan. Satu paragraf tu, satu page tu hilang langsung. Oh ya betul. Hilang langsung. Itu sama ada memang dia skip ataupun dia tertinggal ataupun yalah sama ada sengaja tinggal ataupun tertinggal. Kalau tertinggal pun bahaya lah. Kalau sengaja tu dia perlu ada alasan yang sebetulnya. Kalau sengaja tu tak apa. Ke sengaja lagi bahaya? Sengaja lagi bahaya. Sengaja. Macam aku kata kalau sengaja tu dia kena bagi tahulah kenapa. Mesti ada sebab dia skip. Mungkin bagi nampak macam pengulangan ke tak tahulah. Tapi kalau dia tertinggal tapi tu, ni bukan ulangan. Itu pengulangan. Itu memang satu. Ini satu benda yang kalau tak ada tu kita tak faham perkataan tu. Aku lupa dengan perkataan tu. Nombor 5, bahasa Arab merupakan bahasa yang lembut dan lebih menenangkan hati serta mententeramkan jiwa. Ini kena tengok orang Arab cakap lah. Jangan tengok video viral. Video viral orang letih lah. Memanglah bahasa macam mana punya bahasa pun bahasa kalau dicakap dengan
cara yang marah, jadi marahlah dia. Kan orang kata bahasa Thailand, bahasa yang paling satu. Nampak dengar je kan. Inton dia kan. Habis kalau dia marah, sama je. Kalau dia cakap bahasa dia ngutuk-ngutuk kita pun, oh dia puji ni. Tapi kalau dia marah, sama je. Ibn Kathir saat menjelaskan surah Yusuf ayat kedua menyatakan kerana bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling luas kosakatanya dan paling banyak mengandungi makna yang mententeramkan jiwa. Macam singa kan? Itu aku tunjuk. Macam singa. Bahasa Inggeris, lion. Oh. Singa bahasa Arab kan? Asad. House. Macam-macam lah. Oh. Banyak ah. Banyak. Satu perkataan tu kadang bahasa Arab boleh sampai bawa banyak makna kan. Contoh jalasa, duduk. Qa'ada, duduk. Kan. Lagi apa duduk? Aku tahu tu je. Kan. Tapi ada beza jalasa dengan qa'ada. ada, Memang duduk, tapi ada beza ada duduknya. Ada penggunaan dia. Ada situ. Nombor 6, bahasa Arab merupakan bahasa yang paling mulia. Ibn Kathir rahimahullah juga menyatakan kerana Al-Quran adalah kitab yang paling mulia, diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, diajarkan pada Rasul yang mulia, disampaikan pada malaikat yang paling mulia, diturunkan pula di muka bumi, diturunkan pula di bulan yang mulia iaitu Ramadan, dan berbagai kelebihan itu kita boleh menilai bagaimana mulianya kitab suci Al-Quran. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang bahasa Arab, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Surah Yusuf ayat 2. Tengok nama Ibnu Kathir ni, teringat yang kau cerita pasal bahasa Arab kan ni? Anak Kathir. Anak banyak. Anak banyak. Anak yang banyak. Antara kepentingan belajar bahasa Arab ni. Jangan sampai nama, sepatutnya itu nama orang pun diterjemahkan jadi. Itulah Sami'tu Abi yuhaddith. Aku mendengar Abu yuhaddith. Oh, letih lah macam ni. Abi kat situ, alif ba ya, maksudnya bapaku. Yalah, dia duk fikir Ali bin Abi Talib ke apa kan. Dia tak adalah kata bapak aku Talib kan. Letih lah. Qala abdan, berkata dua orang hamba. Oi, jangan. Apa tu dia nama orang. Tapi bagi aku rasa itu sebab dah terlalu advance sangat belajar bahasa Arab. Dah terlampau semua benda dia rasa dia ni lebih belajar. Lebih belajar. Terlebih belajar. Terlebih belajar. Nampak tak pergilah tu. Nampak. Ini kena terjemah. Yalah, abdan nama orang. Dia terjemah. Kan? Yang tak terjemah, yang sepatutnya kau terjemah. Yang tak abdan tu tak patut terjemah lah. Dia pergi terjemah. Yang sepatutnya kau terjemah, kau tak terjemah. Kau ambil bulat-bulat nama orang jadi nama orang. Ambil lah. Memang banyak lah. Ibn Usfur lah, Ibn Battah lah, anak Itik lah, anak orang yang diberkati, macam-macam lah jadi. Advance sangat belajar. Nombor 7, bahasa Arab adalah bahasa yang lurus, mudah difahami dan mudah digunakan sebagai hukum bagi manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan melalui firman-Nya yang bermaksud ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kecacatan di dalamnya agar mereka bertakwa. Dalam ayat lain disebutkan, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, iaitu Jibril, ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Sebagaimana disebutkan dalam Zadul Masir karya Ibnul Jauzi, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab iaitu bahasa orang Quraisy yang setiap orang mudah memahaminya. Juga dalam ayat yang lain disebutkan, dan demikian kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Macam mana nak harmonikan? Macam mana nak kita faham? Macam yang dalam ni surah Asy-Syu'ara ni,
Allah kata dengan bahasa Arab yang jelas. Jelas kan. Tapi ada juga ayat-ayat Al-Quran ni yang apa panggil ayat mutasyabihat. Macam mana tu? Yang ayat mutasyabihat ayat yang berkata makna banyak makna macam tu kan. Macam mana Nak cakap? cerita ayat mutasyabihat ni panjang. Cuba cerita sikit. Okey, ayat mutasyabihat apa? Yang aku tahu lah. Tak, definition. Oh, definition. Ikut definition yang aku faham, ayat mutasyabihat ni yang kata ragu ke. Macam dia punya maksud dia tu boleh jadi banyak, boleh jadi boleh dipahami dengan pelbagai kefahaman. Maksud dia samar. Sama-sama. Maksud dia samar dalam mabahis, maksud dia samar. Contoh? Contoh yang paling biasa ni lah, pasal biasa yang biasa orang bagi contoh. apa salah satu huruf. Okey. Lepas tu Ini wudu. Wudu. Basuh kepala tu kan. Hamsahu bi ru'usikum. Bi ru'usikum tu. Lagi. Itu yang ada dalam kepala sekarang. Yang lain. Yang biasanya orang kata ayat mutasyabihat. Oh, yang biasanya ini yang biasa orang kata lah kan. Yang aku ambil itulah. Tapi yang biasa yang biasa orang ambil juga ayat-ayat sifat Allah. Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Kan. Sebab kalau tengok ni lagi satu contoh ayat mutasyabihat yang orang lupa. Kan dia orang jenis-jenis yang kata ayat-ayat sifat Allah ni ayat mutasyabihat kena takwil. Ayat alif lam mim ayat mutasyabihat. Kenapa tak takwil? Apa tu alif lam mim? Alif lam ra kan. Kaf ha ya ain sad. Ni pun ayat mutasyabihat. Kenapa tak takwil? Kalau dalam mabahis, ayat sifat bukan ayat mutasyabihat. Dia tak kata ayat sifat ni, dia tak kata ayat mutasyabihat. Ayat sifat muhkam. Mabahis ni yang mabahis manaqatan. Dia tak kata mutasyabihat. Kalau bab salah satu quru famsahu bi ru'usikum, konteks. Itu konteks. Konteks lah. Konteks ayat lah. Kenapa ada yang kata salah satu quru tu haid? Kan? Macam mana? Aku lupa dah. Tapi dia ada konteks bahasa dia. Kenapa depan tu kan kalau nombor ni bahasa Arab. Salah satu kalau ta huruf nombor tu, perkataan nombor tu ada ta, dia belakang dia. Aku lupa dah. Banyaklah lupa. Kena belajar lagi bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Sebab dia ada satu dengan dua lain. Satu lain, dua lain. 3 sampai 10 lain. Yang ihda tu 11 sampai banyaklah lupa. Konteks. Tapi ayat sifat bukan. Ayat sifat bukan ayat mutasyabihat. Dia yang jelas lah. Dia yang muhkam lah. Muhkam. Kalau ayat mutasyabihat, mesti salaf ada beza pendapat. Salahnya salaf tak beza pendapat. Kat mana perbezaan pendapat kalangan salaf? Maksud Rahman al-Istawa. Tak. Ibn Abdul Bar dalam At-Tamhid dia kata ahli sunnah sepakat ayat sifat ni ikut zahir. Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar. Tabi'in. Tak lepas. Tabi'in. Dah lepas. Dia dah lepas 400 lebih. 400. Dia kata siapa yang ni yang kata orang yang ikut zahir ayat sifat ni Mujassimah, tak lain Jahmiyah. Tak lain orang yang kata tu Jahmiyah. Orang yang kata tu Jahmiyah. Jahmiyah ni orang macam mana? Orang yang nafi sifat lah kan. Ini orang yang nafi. Nampak bukan main-main. Ibn Abdul Bar kata ijma'. Nak cerita ijma'. Siapa Ibn Abdul Bar? Nanti dia tanya siapa dah. Nanti dia tanya siapa Ibn Abdul Bar. Tak tahu Ibn Abdul Bar. Letih lah. Ibn Abdul Bar dengan
Alah, lupa dah aku. Ibn Abdul Bar. Dia ada dua orang. Salah satunya Ibn Abdul Bar. Dua orang yang disebut Hafiz Maghrib wal Masyriq. Hafil. Ha. Penjaga maghrib. Bukan Hafiz, penjaga. Betul. Hafil itu Orang yang pakar lah orang agama. pakar lah. Seorang dekat timur, seorang dekat barat. Ibn Abdul Bar salah satu. Tak silap aku, Ibn Abdul Bar yang barat. Yang timur aku lupa sama. Ibn Abdul Bar dekat Andalus lah. Tahu. Toko-toko ni aku serah kepada kau. Kenapa? Nanti kita boleh buat segmen toko untuk kau. Nantilah. Aku rasa macam nak cerita untuk konten baru ni. Cerita konten baru pula kan. Aku nak cerita benda yang tak ada kena-kena dengan menuntut ilmu syar'i ni. Oh ya ke? Boleh diusahakan. Mana sampai mana tadi? Sebagaimana? Bukan dah bawah. Disebutkan. Disebutkan dalam tafsir Al-Jalalain. Tafsir Jalalain. Siapa penulis tafsir Jalalain? Kau kan pernah kerja buku. Kau kena tahu ni. Kerja tak sampai setahun. Kerja tak sampai setahun. Tak kisahlah. Siapa penulis tafsir Jalalain? Suyuti dengan Ingatlah. Suyuti dengan Mahalli. Al-Mahalli dan As-Suyuti. Dua-dua ni seorang Jalaluddin Al-Mahalli. Lagi seorang Jalaluddin As-Suyuti. Satu nama dia Jalalain, dua Jalal. Jalalain. Tafsir ni diorang berdua bersama, bukan dia ada tafsir lain bukan. Bukan. Dia sama. Bukanlah sama, maksudnya Jalaluddin Mahalli buat, lepas tu Jalaluddin Suyuti sambung. Oh, yalah. Maksudnya panggil nama jalan lain lah. Jalalain, nampak? Tu kena tahu bahasa Arab. Kenapa dua jalan? Aku nak sebut jalan ni. Bahasa Arab digunakan sebagai hukum di tengah-tengah manusia. Dalam Zadul Masir disebutkan bahawa Zadul Masir siapa tulis? Kan Ibnul Jauzi ni atas ni. Dia tak fokus ni baca. Fokus apa yang kau cakap tadi. Dalam Zadul Masir disebutkan bahawa bahasa Arab boleh digunakan untuk menerangkan hukum-hukum yang wajib. Ada sebuah kisah tentang Sibawayh. Sibawayh ni bukan orang Arab. Tapi dia pakar Arab. Pakar Arab. Sama lah macam sekarang kan Dr. Fa Abdul Rahim tu. Yang buat Darussulurah tu. Dia bukan orang Arab. India. Oh, India. Tepi. Ada sebuah kisah tentang Sibawayh. Bagi yang minat dalam bahasa Arab, nama Sibawayh ni pasti tidak asing lagi. Sibawayh merupakan antara orang yang pakar dalam ilmu bahasa Arab. Sibawayh pergi mempelajari hadis daripada gurunya Hamad bin Salamah. Suatu hari Sibawayh mempelajari hadis bersama gurunya Hamad yang berbunyi, "Laisa min ashabi illa man law syi." Apa? Law syi'ta. Law syi'ta alaihi laisa abad darda. Selepas guru yang baca hadis itu, Sibawayh langsung menegur gurunya sambil berkata, Laisa Abu Darda. Ni letih ni. Oh, dia nak kata Abu Darda salah. Yang betulnya Abu Darda, bukan Aba Darda. Oh, susunan kataan. Maksudnya bukan Aba Darda, tapi Abu Darda. Dia betulkan lah. Sibawayh menyangka lafaz Abu Darda di situ adalah isim Laisa. Lalu gurunya membalas, "Kamu salah wahai Sibawayh, bukan itu yang dimaksudkan. Tapi lafaz Laisa adalah istisnaan." Baru minggu lepas kita cerita istisna ni. Maka minggu lepas bukan episod lepas. Ni ada diskusi. Kita orang punya discussion buku lain. Cuba terangkan istisna. Ini bukan cerita bahasa Arab. Cakap sikit maksudnya apa? Pengecualian. Istisna ni kecuali. Illa tu kan.
illa kat situ. Tu istisna lah tu. Maka si bawah langsung berkata, aku akan belajar ilmu nahu dan bahasa Arab agar aku tidak akan salah lagi dalam membaca. Akhirnya si bawah belajar ilmu nahu daripada gurunya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi sehingga menjadi ulama terkenal. Waktu ni dia belum jadi si bawah lagi ke apa? Dia memang si bawah. Oh, sekarang dia jadikan title si bawah itu orang yang belajar bahasa Arab. Oh ya ke? Dia memang si bawah. Dia memang memang nama si bawah. Oh, memang nama dia si bawah. Bukan sebab dia kuasai bahasa Arab. Oh, bukan di gelaran tu si bawah tu nama dia si bawah. Orang sekarang pakai nama dia gelaran, jadikan nama dia sebagai gelaran untuk orang yang pandai bahasa Arab. Nama dia memang si bawah. Baru ni ilmu baru. Selama ni aku ingat si bawah itu gelaran dia. Apa maksud si bawah? Tak tahu. Aku tak tahu. Selain itu terdapat lagi sebuah kisah tentang Waqi' bin Jarrah. Siapa Waqi' bin Jarrah? Anak Jarrah. Anak Jarrah siapa? Ni Waqi'. adik-beradik Abu Ubaidah Al-Jarrah. Waqi'. Anak Jarrahnya Waqi'. Yelah, aku tahu. Ni kan guru Imam Syafi'i kan? Beliau merupakan seorang ulama. Tulis tu. Mana tahu terjumpa lagi. Itulah kalau baca buku dengan aku kan. Asyik-asyik kena tanya. Tu. Member seorang tu fed up lah. Asal Ibn Abbas je kena tanya. Selain itu terdapat lagi sebuah kisah tentang Waqi' bin Jarrah. Beliau merupakan seorang ulama hadis dan fiqh yang sangat terkenal di Iraq semasa abad kedua Hijrah dahulu. Ramai ulama menimba ilmu daripadanya, antaranya seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lain. Semasa mudanya, Waqi' sangat rajin menuntut ilmu. Dia bercita-cita ingin menguasai semua ilmu keislaman yang terdapat pada masa itu. Tu tak cukup hidup manusia ni. Nak menguasai semua. Ada satu kejadian yang berlaku pada dirinya dan menyebabkan beliau sedar akan kepentingan asas ilmu yang mesti dikuasai sebelum ilmu-ilmu yang lain. Suatu hari Waqi' menemui Sulaiman Al-A'mash. Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. Rabun. A'mash ni rabun kan? Pernah dengar? Betul. A'mash ni rabun. Qala Al-A'mash, berkata si rabun. Letih lah. Untuk belajar ilmu hadis. Maksudnya dia lepas lah. Waqi' bin Jarrah lepas lah anjing A'mash tu. Kan? Yalah, Sulaiman Ahmad yang backing kata. Aku dah dengar dengan apa ceramah Dr. Zaimi je. Backing je. Al-A'mash kan dia ada anjing depan rumah. Siapa nak belajar nanti anjing tu kejar. Siapa nak datang rumah dia belajar hadis, nanti anjing tu kejar. Bila anjing tu mati, dia kata telah pergilah makhluk Allah yang buat amar ma'ruf nahi munkar. Nampak? A'mash bukan calang-calang. Waqi' menemui Sulaiman A'mash untuk belajar ilmu hadis. Apabila membaca kitab, beliau sering tersalah membaca kalimat-kalimat Arab. Ni macam kita dengan Ustaz Azul lah. Kesalahan dalam membaca kalimat biasanya akan mengakibatkan perubahan makna. Tapi kita salah banyak nama. Sebutan nama kan? Kita salah banyak nama. Maksudnya tak kenal tokoh lah ni. Itu yang boleh jadi Abdad. Dua hamba. Abi Yuhadis. Abu Yuhadis. Siapa Abu Yuhadis ni? Lalu Al-A'mash menegur Waqi' dengan lembut. Beliau kata, wahai Waqi', rupanya engkau belum pelajari sebuah ilmu yang lebih penting daripada hadis. Waqi' bertanya, ilmu apakah yang lebih utama daripada hadis? Al-A'mash menjawab, nahu. Itu bahasa Arab. Dan setelah itu Al-A'mash pun mengajarkan Waqi' ilmu nahu. Kemudian barulah beliau mengajarkan ilmu hadis kepadanya. Melalui kisah ini dapatlah kita mengambil pengajaran dan memotivasikan diri kita sendiri akan pentingnya mempelajari bahasa Arab.
Seorang pencinta bahasa Arab pernah berkata, aku dihina dalam bahasa Arab lebih aku cintai daripada dipuji, tapi dengan menggunakan bahasa selain Arab. Ya, apa? Seorang pencinta bahasa Arab pernah berkata, aku dihina dalam bahasa Arab lebih aku cintai daripada dipuji, tapi dengan menggunakan bahasa selain Arab. Dia bagi dia antakal tu lebih dia suka daripada kau baik. Oh, okey. Pecinta bahasa Arab betul. Cinta bahasa Arab. Tak cerita Ibn Taymiyah lah. Sekarang nanti Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, sudah semestinya untuk Al-Quran dan hadis difahami lafaznya dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana kalam Allah boleh difahami? Tentu dengan pelajari bahasa Arab, kerana bahasa inilah yang dijadikan dialog antara kita. Daripada kefahaman dan pada bahasa Arab itulah kita boleh tahu kehendak Allah dan Rasulnya. Namun begitu, dalam usaha ingin mempelajari bahasa Arab yang mulia ini, kita tidak akan terlepas daripada godaan syaitan. Syaitan seperti mana yang telah kita ketahui akan berusaha untuk menghasut dan menghalang manusia daripada melakukan perkara-perkara yang baik. Mungkin seorang itu akan terkena dengan bisikan syaitan bahawa mempelajari bahasa Arab ini susah dan membuang masa. Ya, orang-orang liberal kan, baca terjemahan Quran. Baca terjemahan aja baca. Aku yang apa dia punya bahasa Arab tak baca. Lepas tu buat faham-faham sendiri kan. Ketahuilah wahai penuntut ilmu bahawa bahasa Arab ini merupakan bahasa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah mengatakan bahawa sesungguhnya Al-Quran ini mudah. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sebanyak 4 kali dalam suratul Qamar, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Kalau saya cakap dia, tapi macam ni pula kan. Macam redundant pula. Kalau kita hafal bahasa Arab, senang kita nak baca. Macam memanglah kan. Macam mana? Kalau kita dah hafal ayat Quran tu, senang kita nak baca ayat tu. Memanglah kan, kita dah hafal. Macam mana cakap nak baca Quran ni, dia tak susah tau. Macam mana cakap? Dia tak macam she sell the seashells, the seashore tu. Dia tak macam tu. Kan? Tapi bahasa Arab ada perkataan-perkataan yang agak susah. Perkataan yang apa panggilan dulu? Janggal apa? Istilah dia. Nadir. Tak silap aku nadir. Macam apa contoh? Kok macam tu kan. Apa tergelak-gelak terbahak-bahak. Ada perkataan-perkataan yang dalam bahasa Arab tu, bahasa Arab bukan masuk Quran. Yang Quran bahasa dia tak macam tu, tak ada perkataan yang janggal macam tu kan. Tak ada perkataan yang susah lah. Ya takak-kak. Ya takak-kak tu. Ya takak-kak. Itu dalam hadis, ya takak-kak. Baca Quran apa? Tersekat-sekat. Sengguk-sengguk. Ketahuilah wahai penuntut ilmu bahawa ni dah. Hal ini menjelaskan kepada kita bahawa Allah benar-benar menjadikan Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, dihafal, difahami dan diamalkan. Maka dengan mengetahui akan hal ini, masih tidak tergerakkah hati kita untuk mempelajari bahasa yang paling mulia dan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala ini? Semoga Allah memudahkan langkah hati kita untuk mempelajari bahasa Arab. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Bila bab nasihat ke-10. Tak jumpa cari surah Al-Qamar. Al-Qamar. Ini dia sampai Al-Baqarah mana Qamar? Ujung kan 29 tak silap. Juzuk 29 tak silap. Aku dah ulang 2-3 kali juzuk 29. Janganlah laju penuh. Jadi aku smooth sangat. Jumpa. Apa ayat dia? Aku nak tengok ayat dia je. Ayat apa? Aku macam mana dengar. 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir.
Betul lah. Yalah betul lah. Ya, sadaqallah. Sadaqallah. Tak, maksudnya betul lah ayat tu. Dia yang ditunjuk ni. Betul. Bila so belajarlah bahasa Arab. Banyaklah kelas-kelas bahasa Arab sekarang. Kelas-kelas online. Sejak PKP ni. Member kita pun join online lah. Still ada. Still ada Jumaat lah. Banyak. Mana-mana tempat pun banyak. Tinggal bayar je. Bayarlah sikit. Alah. Motor nak nyamuk masuk. Motor nak laju boleh bayar. Kereta nak laju boleh bayar. Belajar nak laju tak nak. Belajar Quran, baca Quran nak laju. Tak nak bayar. Bayarlah. Alah, RM40 sebulan. Apalah sangat. Tak miskin tak RM40 sebulan tu. Lagi guna untuk benda yang memudahkan kita ke syurga. Kan benda yang baik pun. Selalu orang kata sedekah kan. Ni sedekah kat diri dulu. Sedekah diri. Sponsor diri tu belajar bahasa Arab. Mama naqasat. Apa? Malin min sadaqah. Apa? Kalau suruh belanja ni orang fobia ni belanja. Alamak. Sedekah kat diri sendiri. Infak kat diri sendiri. Apa panggil lah? Reward yourself. Reward diri sendiri. Reward yourself. Belajarlah bahasa Arab. Bukan susah. Ambil yang level kita lah. Ambil yang level kita kan. Kalau kita tahu level kita, tak mungkin kata zero kan. Tak mungkin. Alah, dah Assalamualaikum tu Arab lah. Arab tu kan. Satu lah, level 1 kan. Belajar yang level 1 punya kan. Janganlah. Tapi kalau orang ajar tu dengar. Jangan hazard pun. Oh, ini advance sangat. Nak basic macam mana lagi? Kalau buku Abdul Rahman tu apa? Abdul Rahim Abdul Rahim tu. Hadhihi tu. First sekali tu. Buku tu dia memang silibus untuk sekolah rendah tau. Itu buku tu. Aku punya yang aku belajar Durusul Lughah Al-Arabiyah lil atfal. Yang kau belajar sah? Lil atfal. Mula-mula sekali mahadha. Lil atfal. Atfal tu kanak-kanak. Kanak-kanak. Mahadha. Ni untuk kanak-kanak. Ini kalau mahadha. Oh, ni terlampau advance. Kalau hadhi advance, betul dia nak apa? Dia nak perbualan. Hiwar. Letih lah. Itu jenis mengapai tu. Itu jenis ngapal je lah. Sabahal khair, sabah nur kan. Pakai pun. Tapi tak pakai pun kan. Itu letih tu. Terima kasih juga ibu ni. Tak guna pun. Jazakallah. Jazakallah khair. Apa lagi? Barakallah. Jazakallah. Barakallah. Cukup lah sampai situ. Minggu depan mungkin lepas ni kita buka buku Arab ke? Tak adalah. Tak buka buku Arab lah. Masih jauh lagi lah nak cerita yang buku Arab. Kita tak buka buku Arab. Kita raikan semua peringkat pendengar. Kita raikan. Kadang ada orang dengar dia tak tahu bahasa Arab. Kan? Yang tahu bahasa Arab mestilah dia tahu bahasa Melayu dah. Kan? Tapi yang tak tahu bahasa Arab ni lainlah kalau dia foreigner. Ni nantilah kita tengoklah macam mana subtitle tu. Kalau susah buat subtitle ni. Penat. Dia kena ada skrip baru boleh buat subtitle. Tengoklah kalau rajin. Tapi kena rajin sebenarnya. Nak bagi orang faham. So kita nak raih, so kita baca buku-buku bahasa Melayu lah. Seboleh kita pun senang faham. Kita pun senang bila kita faham jadi kita boleh terangkan orang dengan baik lah. Mudah. So kalau ada
Yalah, ini bukan terjemahan kan. Ini bukan terjemahan. Kalau lah next time kalau kita buka buku terjemahan ni salah terjemah ke, beritahu lah. Kena bagi tahu lah. Jangan tak bagi tahu. Apa lagi nak cakap? Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Lupa pula. Kalau nak beli buku. Link ada kat bawah. Kita punya media-media sosial pun ada link semua. Komen lah, komen say apa? Jangan say hi. Say assalamualaikum. Say Assalamualaikum. Apa lagi? Boleh like, share, subscribe. Jangan lupa nak beli buku, belilah. Lepas ni kita ada video-video lain. Lepas ni insya-Allah tengok macam mana kita dah usahakan sahabat-sahabat kita ni dah konten-konten yang rancangannya sebulan lepas. Kan sampai sekarang tak terima lagi video. Macam aku kata banyak benda yang kita belum belajar. Ni baru nak belajar ni. Orang senang apa nak merakam diri sendiri. Nak merakam diri sendiri. So jangan persoalkan kenapa YouTuber ni duit dia banyak. Bukan senang. Usaha dia pun bukan senang. Nak bercakap dengan telefon. Bukan senang. Pun bukan kamera depan tu. Kadang dia orang pakai kamera belakang. Untuk lagi cantik lah. Mana nampak ada siapa kat kamera belakang. Tapi untuk yang member kita ni dia pakai kamera depan. Senang nampak muka dia sendiri. Tapi bercakap dengan diri sendiri. Tu lah. Lain lah macam aku selalu cakap dengan diri sendiri. Lain lah aku selalu bersyura dalam kepala ni. Kan. Apa lagi? Selamat Hari Malaysia. 16 September. Kantor hari ni 15. Kantor hari ni 15. Esok 16. Jaga jarak. Jaga jarak weh. Walaupun setiap hari walaupun setiap hari kes baru tu menurun, makin lama makin menurun lah 40, lepas tu 30, hari ni 20 alhamdulillah. Tapi yang 100 tu tak settle juga. Yang 100 tu belum berapa ramai yang dah sembuh. Kena tahu yang dah diisytiharkan sembuh. So kena tahulah maknanya ini bukti COVID ni masih ada sekeliling kita. Dan kita tahu, kita tak nampak. Yalah, kalau nampak boleh elak. Boleh nampak dengan mikroskop, bukan mikroskop. Habis takkan kau nak jalan bawa mikroskop itu? Letih lah. Bukan mikroskop, dia mikro je. Sebab baik aku kerja memang pakai mask. Aku bekerja pakai mask. Aku punya kerja ni bukan sebab SOP. Memang pakai mask. SOP kerjanya pakai mask. Sebelum COVID lagi. Nak berhadapan dengan habuk bagai. Apa lagi pesanan khidmat masyarakat? Itu sajalah. Jaga kebersihan tandas awam. Apa lagi? Untuk di Selangor. Jangan merokok, jangan vape di taman. Jangan vape di taman lagi. Jangan berniaga tanpa lesen. Yang kita tak nak cakap. Buang sampah tu betul-betul lah. Buang sampah tempat yang sepatutnya lah. Proper lah buang sampah. Walaupun dia sampah, tunaikan hak dia. Berpisahlah dengan cara yang baik. Kan? Apa lagi? Pesanan khidmat masyarakat lagi? Itu je. Kita tak ada sponsor pun. Yelah, kita tak ada sponsor lah khidmat masyarakat. Kalau sponsor itu sebab kena bayar. Mana nak tahu kan apa kerajaan negeri Selangor nak sponsor kita ke? Boleh je. Kita open je. Mana nak tahu sampai ke MB ke. Sampai ke MB. Ni air biar penuh sentiasa. Air kat rumah tu biar tangkinya penuh. Sekarang tahu-tahu tak ada je kan. Betul macam ni. Dah tu cukup ah. Banyak sangat pesanan khidmat masyarakat je, terlebih pula pesanan khidmat masyarakat. Ini boleh terlebih Apa lagi? Cukup ah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.